Apa khabar semua? Korang ada tak kereta yang di atas 10 tahun sekarang ni? Tengah berdebar tak? Sebab kereta ni dengar kata nak kena lupus. Baru-baru ni kecoh lah pasal ada sekumpulan penyelidik ni cadangkan untuk lupuskan kereta 10 tahun ke atas untuk kurangkan kesesakan dekat jalan negara kita. Habislah kelisa aku. Korang rasa patut ke benda ni dilaksanakan? Adakah saranan ni logik atau saja-saja cari pasal? Betul ke kereta kita ni boleh pakai 10 tahun je, lepas tu dia dah tak elok? Okey, jom kita tengok. Sebenarnya bila kita sebut tentang masalah lalu lintas dekat bandar ni, memang tak dapat dinafikan. Antara sebabnya adalah banyak sangat kereta. Dan memang ramai gila orang pindah dari kampung ke bandar untuk mencari kerja. Dah memang dekat bandar-bandar lah, lagi-lagi dekat Kuala Lumpur tu, memang dia pusat ekonomi dekat Malaysia ni. Jadi tak pelik kalau peluang kerja memang banyak dekat sana. Jadi akhirnya memang teruklah trafik dekat kawasan bandar. Dan bila cuti pula contohnya, semua trafik ni dari bandar akan keluar. Maka jadilah jam dekat luar bandar pula. Jadi bila banyak sangat trafik, masa pun banyak terbuang, air quality merosot, pencemaran bunyi pun teruk, anxiety pun meningkat, dan macam-macam lagi lah benda negatif yang lain akan terjadi. Mungkin yang positif untuk tol dengan tempat parking lah, sebab lagi banyak kereta, lagilah untung. Kiranya memang logik untuk ada usaha untuk kurangkan bilangan kenderaan ni. Cuma apakah kaedah terbaik untuk capai benda ni yang mana dia make sense, tak mahal sangat, mudah diterima ramai dan tak naya dekat mana-mana golongan dekat Malaysia ni. Sebab tu kalau korang nak keep up to date dengan perkembangan semasa dalam bidang otomotif ni, contohnya pasal isu nak lupus kereta 10 tahun ni kan, saya ada emailkan info-info terkini pada anda setiap minggu supaya anda tak ketinggalan. Projek ni saya panggil Nota Ahad. Korang boleh sign up pada Nota Ahad ni guna link dekat bawah. Dan jangan risau, tak perlu bayar apa-apa, free of charge, supaya sama-sama kita dapat berkongsi ilmu pengetahuan. Okey, jom sambung. Jadi first kali, bilangan rakyat Malaysia ni, kalau korang nak tahu, makin lama makin meningkat. Dan Malaysia ni pula, dia besar itu je dari dulu sampai sekarang. Jadi kesan dia of course lah, bandar akan makin padat dan jalan raya akan makin sesak. Jadi isu jalan sesak ni, kita kena tengok dia secara lebih meluas lah. Dia bukan sebenarnya transport punya problem saja, tapi lebih kepada town planning, urban development, climate mitigation dan macam-macam lagi. Dan bila population meningkat, demand untuk transport akan meningkat. Bila transport meningkat, aktiviti ekonomi lain pun meningkat. Dan bila ekonomi ni meningkat, barulah population yang makin ramai tadi cukup makan, cukup pekerjaan dan cukup semuanya. Dan seterusnya population ni akan boleh terus meningkat lagi. Jadi transport ni satu benda yang sangat penting dalam ketamadunan sesebuah masyarakat. Kalau kita tak ada transport ni, tak ada road network contohnya, habislah kita. Memang tak bergerak ke mana-mana, memang susah. Jadi sekarang ni kita dah establish yang transport ni sangat penting. Nak tak nak, orang yang ramai-ramai ni perlu bergerak merata-rata tempat. Cuma isunya sekarang, kita rakyat Malaysia ni suka bergerak naik kereta sendiri. Kalau macam saya lah nak pergi kerja pagi-pagi, memang tak terfikir nak naik bas. Padahal dulu okey je naik public bus pergi sekolah. Lepas tu upgrade pakai motor, dah tak naik dah bas. Lepas tu guna kereta pula, lagilah tak terfikir nak naik bas. In fact, ramai di antara kita, stesen bas yang paling dekat dengan rumah pun tak tahu dekat mana. Jadi inilah sebenarnya punca kenapa jalan raya kita sesak. Sebab kita suka naik kereta sendiri. In fact, bukan kata kita tak nak naik public transport ni, tapi option pun memang tak banyak sebenarnya. Contohnya, saya pernah duduk di London masa buat PhD dan saya duduk di sana hampir 5 tahun. Stesen bas tu betul-betul depan rumah dan bas tu akan turun betul-betul dekat depan uni saya. Kadang-kadang jemu naik bas, kita jalan sikit naik tiub bawah tanah tu. Dan bila dah sampai, jalan kaki lagi sikit, dah sampai dekat universiti. Jadi public transport dekat sana memang sangat ekstensif. Tapi dia tak murah jugalah. Kalau nak naik public transport tu, dia mahal juga. Cuma jauh lagi jimat berbanding naik kereta. Sebab nak masuk ke tengah-tengah bandar London sana, kena congestion charge yang sangat mahal. Jadi even profesor saya pun datang office, dia naik tiub saja. Kalau dekat Malaysia ni, tiub tu macam LRT lah. Maknanya, kalau rumah kita ni agak dekat dengan public transport, tak mustahil kita akan nak guna benda ni. Contoh orang KL dekat sana,
Kalau rumah yang dekat dengan LRT tu, kebetulan pula ada stesen dekat dengan office, pagi-pagi mesti naik LRT pergi tempat kerja. Betul tak? Tapi ni betul-betul dekat bandar lah. Dan inilah caranya untuk mengurangkan kesesakan. Kita mesti bagi insentif kepada orang ramai untuk naik public transport. Insentif ni bukanlah maknanya bagi duit. Just mudahkan saja perjalanan untuk pergi ke stesen bas atau stesen LRT tu. Ini lagi satu isu. Kalau dekat stesen LRT contohnya, saya tengok parking memang sangat crowded. Dulu masa kerja dekat sana pun, kalau saya dah lambat tu, saya lagi rela redah jam berbanding parking double triple park dekat tempat parking tu. Memang tak cukup parking. Kalau yang double park tu bercala-cala kereta dia. Jadi LRT tu dah bagus, tinggal nak selesaikan masalah pergi dengan balik ke rumah ni. Masalah ni kita panggil last mile transport. Complicated kan nak encourage orang berpindah daripada bawa kereta sendiri kepada naik public transport ni. Tapi ini je lah cara untuk develop bandar kita dengan populasi Malaysia yang makin ramai ni. Sekarang ni rakyat Malaysia ada dalam 32 juta orang. Dulu projection kata Malaysia masih boleh berkembang sampai 70 juta orang. Jadi kalau kita tak ubah cara kita bergerak hari-hari, memang jalan kita tak boleh handle trafik sebanyak ni. Jadi korang rasa boleh ke berkesan dengan cara lupuskan kenderaan 10 tahun ni? Bagi saya susah nak judge sebab kita tak ada data. First, rakyat kita bukan semuanya mampu nak beli kereta baru ni. Lagipun contoh kereta Pro 2 Myvi tu, dia tak rosak-rosak. Myvi bulat tu dah dekat 20 tahun dah. Selamba je atas jalan saya tengok. Siap suluh-suluh kereta depan lagi. Jadi kalau kita nak kurangkan kenderaan yang berisiko dekat atas jalan pun, kena ada cara yang lebih komprehensif. Contohnya bila kereta dah lebih 15 tahun, kita kena suruh dia cek mungkin 2 tahun sekali sistem-sistem yang ada dekat dalam kereta tu okey lagi ke tidak. Kalau masih okey, tak ada masalah, boleh jalan. Mungkin itu je lah satu-satunya kereta dia sejak dulu sampai sekarang. Kalau tak okey sampai boleh membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain, kenalah suruh dia tukar. Itu pun tak perlulah sampai kena beli kereta baru. Mungkin beli kereta second pun dah okey. Lagi satu contoh, kalau seorang ni dia ada 2 kereta. Satu untuk daily pergi kerja dan satu lagi kereta dia buat lanyak lah. Pergi pasar ke, pergi hantar anak sekolah ke, pergi surau ke. Kalau kita lupuskan second car dia tu sebab dah lama, confirm dia akan beli kereta baru. Last tak berkurang pun kereta dekat atas jalan ni. Jadi nak tak nak, sebenarnya tak ada cara yang mudah untuk kurangkan kesesakan dekat atas jalan. Buat lagi banyak jalan pun, bila populasi bertambah, jalan tu akan penuh juga. Lepas tu buat lagi jalan, lepas tu penuh lagi. Dia tak ada kesudahan benda ni. Dan mungkin juga penyelesaian kesesakan ni dia bergantung pada tempat jugalah. Contohnya dekat bandar, lain solution dia. Dekat kampung pula, mungkin tak perlu agresif macam dekat bandar sebab kenderaan memang kurang dekat kampung. Kenderaan komersial lain jangka hayat dia. Kenderaan private lain jangka hayat dia. Jadi kita tak boleh lah nak pukul rata. Dan paling kompleks adalah setiap aspek untuk pengangkutan ni dia dikawal oleh agensi yang berbeza. Jadi nak coordinate inisiatif untuk ubah mindset kita daripada private ke public transport ni memang satu cabaran yang besar. Dan mungkin paling penting apa yang kita buat sekarang ni, hasil dia adalah untuk generasi yang akan datang lah. Kalau kita expand network LRT contohnya, construction akan makan masa sangat panjang. Bajet pula nak datang dari mana tu? Nak kena gali tunnel lagi. Dan akhirnya mungkin kita sendiri tak sempat pun tengok hasil dia. Tapi anak-anak kita akan dapat hidup dalam bandar yang lebih tenang lah. Dia orang tak payah hadap trafik macam kita sekarang ni. Lagi satu dari segi education pun, kita kena tingkatkan lagi. Silibus-silibus dekat sekolah kena address benda ni supaya nanti bila anak-anak kita dah besar, mindset dia adalah nak pergi mana-mana, dia ada option untuk naik public transport. Kalau ada kereta pun guna untuk travel long distance saja. Dan kita pun sebagai pengguna kena bersedia jugalah untuk berubah dan kena faham yang transport ni satu subjek yang sangat complicated. So apa kata kalau korang ada cadangan, komen dekat bawah cadangan anda tu. Dan kalaulah ada orang yang baca komen anda ni, somebody yang boleh buat something, tak mustahil cadangan anda tu terlaksana. Sekali lagi, kalau korang berminat nak dapatkan nota Ahad setiap minggu, terus ke email anda, klik link dekat bawah untuk sign up, free of charge saja. Sementara tu jemput tonton banyak lagi video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.